Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Ibrahim, dan hari ini kita akan menyelami kitab Bahrul Mazi, karya Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, khususnya bab muamalat. Ramai anggap pengurusan kewangan hanya urusan dunia, tapi sebenarnya ia cerminan akhlak dan ibadah kita kepada Allah SWT. Kita akan lihat bagaimana sifat-sifat Allah seperti Al-Adil dan Ar-Razak membentuk prinsip kewangan Islam dan kaitannya dengan fenomena Golden Ratio. Insya Allah, kita akan kupas 7 aspek utama pengurusan kewangan yang membentuk akhlak mulia. Jom kita mulakan perjalanan ilmu kita. Aspek pertama dalam membina akhlak mulia ialah berkaitan dengan pendapatan, yakni bagaimana kita memperoleh rezeki dalam kehidupan seharian. Di sinilah bermula ujian kejujuran dan kesucian niat seseorang, kerana setiap ringgit yang masuk ke dalam poket kita akan memberi kesan kepada keberkatan hidup. Cara kita mendapatkan pendapatan sangat penting. Adakah ia melalui jalan yang halal atau sebaliknya? Di sinilah kejujuran dan kesucian niat benar-benar diuji, kerana godaan untuk mengambil jalan pintas atau menerima sogokan sentiasa ada. Mencari rezeki yang halal adalah satu kewajipan yang tidak boleh dipandang ringan. Ia bukan sekadar pilihan, tetapi satu tanggungjawab yang mesti dipenuhi oleh setiap Muslim agar hidup diberkati dan keluarga terpelihara daripada perkara syubhah. Setiap sen yang kita perolehi akan dipersoalkan di hadapan Allah pada hari akhirat kelak. Tidak ada satu pun yang terlepas daripada hisabnya, walaupun sekecil zarah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Janganlah kamu makan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang jujur dan saling meredhai." Ini adalah prinsip utama dalam muamalat Islam. Kejujuran adalah mata wang paling berharga dalam setiap urusan perniagaan dan pekerjaan. Ia menjadi asas kepada kepercayaan dan keharmonian dalam masyarakat. Rasulullah SAW sendiri dikenali sebagai Al-Amin, yaitu orang yang paling dipercayai, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul. Sifat ini menjadi contoh teladan sepanjang zaman. Peniaga yang jujur dan amanah dijanjikan kedudukan yang tinggi di akhirat, bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada. Kejujuran membawa keberkatan dan kejayaan yang sebenar. Bayangkan seorang kontraktor yang menolak sogokan demi menjaga amanah Allah. Mungkin dia kehilangan satu projek, tetapi Allah pasti akan menggantikan dengan rezeki yang lebih baik, lebih berkat, dan lebih tenang jiwa. Niat bekerja juga sangat penting. Adakah kita bekerja semata-mata untuk ibadah, menafkahi keluarga, atau sekadar mengumpul harta dunia? Amalkan muhasabah terhadap sumber pendapatan. Pastikan setiap transaksi dilakukan secara telus dan adil, serta laksanakan setiap tugas dengan penuh integriti dan tanggung jawab, walaupun tiada siapa yang melihat. Dengan pendapatan yang suci dan jujur, barulah ekosistem kewangan kita menjadi bersih, keluarga hidup dalam ketenangan, dan masyarakat mendapat keberkatan serta keredaan Allah SWT. Selepas memastikan pendapatan halal, langkah seterusnya ialah simpanan, manifestasi akhlak kesederhanaan, dan perancangan yang bijak dalam kehidupan seharian. Simpanan bukan sekadar amalan kewangan, tetapi juga cerminan disiplin diri dan kepercayaan kepada rezeki yang diberkati. Allah berpesan dalam Al-Quran, jangan terlalu bakhil atau boros, sebaliknya amalkan keseimbangan dalam berbelanja dan menyimpan. Sikap sederhana ini bukan sahaja menenangkan jiwa, malah mengelakkan kita daripada terjerumus dalam hutang atau kesempitan hidup. Menyimpan bukan kerana takut miskin, tetapi sebagai ikhtiar dan persediaan menghadapi masa depan yang tidak pasti. Ia adalah tanda kita berusaha dan bertawakal kepada Allah sambil merancang dengan penuh hikmah. Kisah Nabi Yusuf menjadi teladan. Baginda mengarahkan hasil tuaian 7 tahun subur disimpan untuk menghadapi 7 tahun kemarau. Inilah contoh perancangan terbaik yang diajarkan dalam Islam, mengutamakan persediaan sebelum musibah melanda. Amalkan disiplin, simpan sekurang-kurangnya 10% pendapatan sebaik menerima gaji. Walaupun jumlahnya kecil, konsistensi lebih penting daripada jumlah yang besar, tetapi tidak tetap. Latih diri hidup dengan baki 90% pendapatan. Secara automatik, kita mengamalkan gaya hidup sederhana dan mengelakkan pembaziran. Ini juga membantu kita menilai keperluan sebenar sebelum berbelanja. Contohnya, graduan muda yang bijak akan mengutamakan tabung kecemasan berbanding berbelanja sakan. Mereka sedar pentingnya simpanan untuk masa depan yang lebih terjamin. Simpanan kecil yang konsisten akhirnya menjadi penyelamat saat kecemasan, mengelakkan kita daripada terjerat hutang atau meminjam ketika terdesak.
Ia juga memberi ketenangan fikiran. Tetapkan matlamat simpanan yang jelas, sama ada dana kecemasan, pendidikan anak-anak, menunaikan haji, membeli rumah, atau persaraan. Matlamat ini memberi motivasi untuk terus menyimpan secara berdisiplin. Islam mengajar kita supaya mengurus dunia dengan bijaksana, menjadikan perancangan keuangan sebagai jambatan menuju kejayaan di dunia dan akhirat. Dengan perancangan dan kesederhanaan, hidup lebih diberkati dan teratur. Perbelanjaan adalah ujian akhlak harian. Setiap ringgit yang dibelanjakan mencerminkan keseimbangan dan keikhlasan. Prinsip utama tidak boros, tidak kedekut. Allah puji hamba yang membelanjakan secara sederhana. Pembaziran adalah saudara syaitan. Beli kerana perlu, bukan kerana mahu. Gunakan formula bajet praktikal. Contohnya 50% keperluan, 30% kehendak, 20% simpanan pelaburan. Ada pelan perbelanjaan, tanda kita terancang dan tidak mengikut nafsu. Berbelanja untuk keluarga dengan niat ibadah, setiap ringgit jadi sedekah. Contoh, ketua keluarga buat bajet bersama isteri. Utamakan pendidikan anak, korbankan kehendak peribadi. Audit semula cara berbelanja. Adakah memenuhi keperluan atau kehendak? Niatkan setiap perbelanjaan kerana Allah. Dompet kita cerminan hati kita. Jika perbelanjaan teratur, hati juga tenang. Berbelanjalah dengan bijak. Setiap sen adalah amanah Allah. Perlindungan keuangan bukan sekadar takaful, tapi akhlak tanggungjawab dan tawakal. Islam ajar kita berusaha dahulu, kemudian bertawakal. Seperti hadis, ikatlah unta, kemudian bertawakallah. Mengambil takaful adalah langkah proaktif, bukan kurang iman. Takaful patuh syariah berasaskan saling membantu dan derma, bukan jual beli risiko. Kenal pasti risiko utama, kematian, hilang upaya kos perubatan, dan ambil pelan sesuai kemampuan. Contoh, bapa muda ambil takaful hayat asas, sumbangan kecil tapi besar manfaat bila diuji musibah. Pampasan takaful bantu keluarga teruskan hidup, bukti akhlak tanggungjawab. Jangan pandang ringan perlindungan, ia bukti cinta kepada keluarga dan gabungan ikhtiar serta tawakal. Sediakan payung sebelum hujan, ikat unta sebelum bertawakal. Perlindungan adalah sebahagian iman dan amanah. Serahkan urusan kepada Allah setelah berusaha. Pelaburan dalam Islam bukan sekadar mengejar untung, tapi berlandaskan kebijaksanaan dan kebaikan. Melabur dengan ilmu, elak syarikat haram, jauhi riba, garar, dan maisir. Allah bandingkan derma di jalannya seperti benih yang tumbuh 7 tangkai. Prinsip ini juga untuk pelaburan. Pelabur Muslim bantu ekonomi ummah, bukan sekadar cari untung dunia. Jauhi sifat tamak, elak skim cepat kaya. Pelaburan berakhlak adalah realistik dan sabar. Pelbagaikan portfolio, jangan letak semua telur dalam satu bakul. Pilih instrumen patuh syariah, unit amanah Islam, saham, sukuk, hartanah. Contoh, akuntan melabur konsisten untuk dana pendidikan anak, gabungan kebijaksanaan dan kebaikan. Labur secara patuh syariah, niatkan untuk kebaikan, insya Allah harta gembang berkat. Jadikan pelaburan satu jihad ekonomi, sokong perniagaan baik. Dalam Islam, penyucian harta adalah kemuncak pengurusan keuangan yang benar. Melalui zakat, sedekah, dan infak, kita bukan sekadar mengurus wang, tetapi juga membersihkan jiwa. Setiap rezeki yang kita terima, ada bahagian yang menjadi hak orang lain. Zakat bukan sekadar kewajiban, ia adalah ibadah yang menghubungkan kita dengan Allah dan masyarakat. Harta yang kita miliki bukan milik mutlak kita, di dalamnya ada hak orang lain yang perlu ditunaikan. Zakat adalah ibadah yang memurnikan harta, bukan sekadar cukai yang dipaksa. Dengan menunaikan zakat, kita membersihkan harta dan jiwa daripada sifat bakhil, tamak, dan cinta dunia yang melampau. Ia mendidik hati agar sentiasa bersyukur dan tidak terikat pada material. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, "Ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah, supaya dengannya kamu membersihkan dan menyucikan mereka." Perintah ini jelas menunjukkan pentingnya zakat dalam kehidupan Muslim. Sedekah dan infak pula adalah amalan sukarela yang menjadi tanda syukur atas nikmat Allah. Ia mengajar kita untuk sentiasa peduli dan membantu mereka yang memerlukan, tanpa mengira waktu atau jumlah. Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Dalam matematik Allah, setiap pemberian akan digandakan balasannya. Walaupun pada pandangan manusia ia kelihatan berkurang. Tunaikan zakat pendapatan dengan penuh keikhlasan, kira dengan teliti, dan pastikan ia disalurkan kepada pusat zakat yang bertauliah agar sampai kepada yang berhak. Jadikan sedekah sebagai amalan harian walaupun sedikit.
Yang penting adalah istiqamah, konsisten dalam memberi, kerana amalan kecil yang berterusan lebih disukai Allah. Contohnya, seorang pemilik kedai runcit kecil yang setiap Jumaat mengasingkan sebahagian hasil jualan untuk didermakan. Walaupun jumlahnya tidak besar, keberkatan rezeki akan bertambah dan hidup terasa lebih tenang. Jangan pernah rasa rugi untuk memberi. Setiap sen yang disalurkan di jalan Allah adalah pelaburan untuk akhirat, dan Allah pasti membalas dengan ganjaran yang lebih baik. Sucikan harta, sucikan jiwa. Insya Allah, Allah akan membersihkan dan memberkati seluruh kehidupan kita, menjadikan kita insan yang lebih tenang dan bahagia. Kemurahan hati membuka pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah akan melimpahkan rahmat dan rezeki kepada mereka yang sentiasa memberi dengan ikhlas. Pewarisan adalah kemuncak tanggungjawab sebagai pemegang amanah harta Allah. Islam sediakan sistem faraid, adil, lengkap dan sempurna. Bahagian waris ditetapkan Allah, tugas kita laksana dengan amanah. Elak menafikan hak waris, ia boleh bawa dosa besar dan perbalahan keluarga. Sediakan senarai aset dan hutang, mudahkan urusan waris. Tulis wasiat, bukan untuk atasi faraid, tapi lantik wasi dan maklum hutang. Contoh, petani tua rancang pewarisan, lantik wasi, nasihat anak ikut faraid, tanda akhlak amanah dan keadilan. Jangan bertangguh merancang pewarisan, ia tanda tanggung jawab dan sayang keluarga. Pastikan harta jadi sumber rahmat, bukan sengketa. Lengkapkan kitaran kewangan dengan akhlak mulia. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung perkongsian. 7 aspek kewangan, semuanya terikat dengan akhlak mulia, bukan sekadar angka. Ilmu tanpa amal ibarat pokok tanpa buah. Pilih satu akhlak, amalkan seminggu. Kongsi pengalaman Anda di ruangan komen. Kisah Anda mungkin jadi inspirasi. Perjalanan 1000 batu bermula dengan 1 langkah. Semoga usaha kecil ini jadi pemberat amal kita. Terima kasih kerana menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak mulia dalam kewangan syariah. Hikmah dari Bahrul Mazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Khazanah Ilmu Bahrul Mazi, karya Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, bab muamalat mengajarkan kita mengurus kewangan sebagai ibadah yang mencerminkan akhlak mulia. Dengan pendekatan tadabbur, pengurusan duit menjadi cerminan sifat Allah seperti Al-Adil, Al-Hakim, dan Ar-Razak. Artikel ini mengupas 7 aspek kewangan syariah yang dihayati melalui akhlak mulia, selari dengan harmoni ilahi seperti Golden Ratio, Satmium 611, dan urutan Fibonacci. 1. Pendapatan, akhlak kejujuran dan kesucian. Mencari rezeki halal menzahirkan kejujuran dan kesucian niat, mencerminkan sifat Allah Ar-Razak. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama-sama suka di antara kamu. Hadis, penjual yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, sidikin, dan syuhada pada hari kiamat. Sunan At-Tirmidzi, 1028. Petua akhlak, berusaha dalam pekerjaan halal, berkata benar dalam jual beli, catat pendapatan untuk memudahkan pengiraan zakat. Contoh, seorang peniaga pasar menolak sogokan untuk menjual barang haram, memastikan rezeki berkat dengan kejujuran. 1. Simpanan, akhlak kesederhanaan dan perancangan. Menyimpan dengan bijak menunjukkan kesederhanaan dan tanggung jawab, selari dengan sifat Allah Al-Hafiz. Janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, kedekut, dan janganlah pula kamu menghulurkannya secara berlebihan. Sebusbillah. Petua akhlak, sisihkan 5-10% pendapatan ke akaun simpanan syariah atau emas fizikal. Utamakan simpanan sebelum berbelanja. Niatkan simpanan untuk tujuan mulia seperti kecemasan. Contoh, seorang pekerja menyimpan untuk kecemasan, menzahirkan kesyukuran dan perancangan. 1. Perbelanjaan, akhlak keseimbangan dan keikhlasan. Berbelanja memenuhi keperluan, mencerminkan keseimbangan mizan dan keikhlasan. Dan orang-orang yang apabila mereka membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kedekut. Petua akhlak, susun budget, 50% keperluan, 20% simpanan, 10% sedekah. Elakkan kredit beriba. Utamakan perbelanjaan untuk kebaikan seperti pendidikan anak. Contoh, ketua keluarga membelanjakan untuk pendidikan anak, menunjukkan tanggung jawab. Sada, perlindungan, akhlak tanggung jawab dan tawakal. Melindungi harta dengan takaful syariah, menzahirkan tanggung jawab dan tawakal kepada Allah. Dan janganlah kamu membinasakan dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Surat Baqarah
Petua akhlak, pilih takaful kesihatan atau perniagaan. Seimbangkan sumbangan takaful dengan zakat. Niatkan untuk melindungi amanah keluarga. Contoh, seorang bapa mengambil takaful hayat untuk anak-anak, menunjukkan kasih sayang. 1. Pelaburan, akhlak kebijaksanaan dan kebaikan. Melabur dalam aset halal mencerminkan kebijaksanaan dan niat mulia, elakkan ketamakan. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji benih. Surah Al-Baqarah 2:2. Petua akhlak, pelbagaikan pelaburan syariah, saham, emas, hartana. Pelajar risiko pelaburan. Niatkan untuk kebaikan seperti pendidikan anak. Contoh, seorang akuntan melabur untuk pendidikan anak, bebas riba dan garar. 1. Penyucian, akhlak kemurahan hati dan kesucian zakat dan sedekah menunjukkan kemurahan hati dan menyucikan harta. Ambillah zakat dari harta mereka supaya dengannya mereka disucikan dan dibersihkan. Surah Al-Taubah. Petua akhlak, bayar zakat 2.5% keuntungan. Beri sedekah dengan ikhlas. Doakan penerima sedekah. Contoh, peniaga kecil menderma kepada fakir memperoleh barakah. 1. Pewarisan, akhlak keadilan dan amanah, mengagihkan harta mengikut faraid, mencerminkan keadilan dan amanah. Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembahagian pusat anak-anakmu. Surah An-Nisa 11. Petua akhlak, tulis wasiat syariah, rujuk pakar faraid, niatkan untuk keadilan waris. Contoh, seorang petani menyusun wasiat, memastikan harta diagih adil. Tadabbur, harmoni ilahi dalam keuangan. Mengurus keuangan dengan akhlak mulia adalah ibadah yang mencerminkan sifat Allah Al-Hakim dan Al-Adil. Keseimbangan ini selari dengan Golden Ratio dan Fibonacci, seperti susunan daun atau seni bina masjid. Dan langit telah Dia tinggikan, dan Dia telah menetapkan neraca keadilan supaya kamu tidak melampau dalam neraca itu. Amalan akhlak praktikal. Amalkan doa, Ya Allah, kurniakan aku rezeki halal dan berkat. Renungi ayat Al-Quran seperti surah Al-Nisa, Mesan, bersama keluarga. Lukis urutan Fibonacci dengan GeoGebra untuk menghayati harmoni ilahi. Catat tindakan keuangan harian dan niatkan sebagai ibadah. Kisah inspirasi, seorang peniaga pasar menjaga timbangan adil walaupun diminta diskaun. Dengan akhlak kejujuran, dia mendapat kepercayaan pelanggan dan rezeki berlimpah, membuktikan akhlak mulia membawa barakah. Cabar diri Anda, coba amalkan satu aspek akhlak, seperti kejujuran dalam jual beli atau sedekah ikhlas, selama seminggu. Kongsi pengalaman Anda di ruangan komen atau di saluran Fasal Quran di YouTube untuk inspirasi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tag, akhlak, keuangan Islamik muamalat, Bahrul Mazi, Tadabbur, Golden Ratio, zakat, akhlak mulia dalam keuangan syariah. Hikmah dari Bahrul Mazi. Assalamualaikum. Dalam Khazanah Ilmu Bahrul Mazi, karya Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, bab muamalat mengajar kita mengurus keuangan sebagai ibadah yang mencerminkan akhlak mulia. Dengan pendekatan tadabbur, pengurusan duit menjadi cerminan sifat Allah seperti Al-Adil, Al-Hakim, dan Ar-Razak. Berikut adalah 7 aspek keuangan yang dihayati sebagai akhlak, selari dengan harmoni ilahi seperti Golden Ratio, Sightingol nombor 11 dan urutan Fibonacci. 1. Pendapatan, akhlak kejujuran dan kesucian. Mencari rezeki halal menzahirkan kejujuran dan kesucian niat, mencerminkan Ar-Razak. Panduan Syariah Al-Nisa, melarang harta haram. Hadis Sunan At-Tirmidzi, No 248 menyeru kejujuran. Petua akhlak, berusaha dalam pekerjaan halal, berkata benar dalam jual beli, catat pendapatan untuk zakat. Contoh, peniaga menolak sogokan, memastikan rezeki berkat dengan kejujuran. 1. Simpanan, akhlak kesederhanaan dan perancangan. Menyimpan dengan bijak menunjukkan kesederhanaan dan tanggung jawab, selari dengan Al-Hafiz. Panduan Syariah, Surah Al-Isra 9 menyeru elakkan pembaziran. Petua akhlak, sisihkan 10% pendapatan ke akaun syariah atau emas fizikal untuk masa depan. Contoh, pekerja menyimpan untuk kecemasan, menzahirkan kesyukuran dan perancangan. 1. Perbelanjaan, akhlak keseimbangan dan berbelanja memenuhi keperluan yang mencerminkan keseimbangan mizan dan keikhlasan. Panduan Syariah, Surah Al-Furqan, Romian menggalakkan perbelanjaan seimbang. Petua akhlak, susun budget 50% keperluan, 20% simpanan, 10% sedekah, elakkan riba. Contoh, ketua keluarga membelanjakan untuk pendidikan anak, menunjukkan tanggung jawab. 1. Perlindungan, akhlak tanggung jawab dan tawakal melindungi harta dengan takaful syariah, menzahirkan tanggung jawab dan tawakal kepada Allah.
Panduan Syariah, Surah Al-Baqarah 2:95 menekankan pemeliharaan harta. Petua akhlak, pilih takaful kesihatan, seimbangkan sumbangan dengan zakat. Contoh, bapa mengambil takaful hayat untuk anak-anak, menunjukkan kasih sayang. Saat pelaburan, akhlak kebijaksanaan dan kebaikan melabur dalam aset halal mencerminkan kebijaksanaan dan niat mulia, elakkan ketamakan. Panduan Syariah, Surah Al-Baqarah 2:29 menyamakan pelaburan mulia dengan benih. Petua akhlak, pelbagaikan pelaburan syariah, pelajari risiko, niatkan untuk kebaikan. Contoh, akuntan melabur untuk pendidikan anak, bebas riba dan garar. 1. Penyucian, akhlak kemurahan hati dan kesucian zakat dan sedekah, menunjukkan kemurahan hati dan kesucian harta. Panduan Syariah, Surah Al-Taubah, menegaskan zakat menyucikan harta. Petua akhlak, bayar zakat 2.5% keuntungan, beri sedekah dengan ikhlas. Contoh, peniaga kecil menderma kepada fakir memperoleh barakah. 1. Pewarisan, akhlak keadilan dan amanah, mengagihkan harta mengikut faraid mencerminkan keadilan dan amanah. Panduan Syariah, Surah An-Nisa, menggariskan hukum faraid. Petua akhlak, tulis wasiat syariah, rujuk pakar faraid untuk keadilan. Contoh, petani menyusun wasiat memastikan harta diagih adil. Tadabbur, akhlak dan harmoni ilahi. Mengurus keuangan dengan akhlak mulia adalah ibadah yang mencerminkan Al-Hakim dan Al-Adil. Keseimbangan ini selari dengan Golden Ratio dan Fibonacci, seperti susunan daun atau seni bina masjid. Dan langit telah Dia tinggikan, dan Dia telah menetapkan neraca, keadilan, supaya kamu tidak melampau dalam neraca itu. Surah Ar-Rahman 5, amalan akhlak praktikal. Amalkan doa. Ya Allah, kurniakan aku rezeki halal dan berkat. Renungi ayat Al-Quran seperti Surah Al-Nisa bersama keluarga. Lukis urutan Fibonacci dengan GeoGebra untuk menghayati harmoni ilahi. Akhlak menjembarakah. Seorang peniaga pasar menjaga timbangan adil walaupun diminta diskaun. Dengan akhlak kejujuran, dia mendapat kepercayaan pelanggan dan rezeki berlimpah. Membuktikan akhlak mulia membawa barakah. Coba amalkan satu aspek akhlak, seperti kejujuran jual beli atau sedekah ikhlas selama seminggu. Kongsi pengalaman di ruangan komen atau saluran Fasal Quran di YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tag akhlak keuangan Islamik, muamalat, Bahrul Mazi, Tadabbur, Golden Ratio, Zakat. Petua urus duit syariah. Hikmah muamalat dalam Bahrul Mazi. Assalamualaikum. Dalam Lautan Ilmu Bahrul Mazi, karya Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, bab muamalat menawarkan panduan mengurus keuangan secara Islam yang penuh keberkatan. Dengan pendekatan tadabbur, kita diajak merenungi rezeki sebagai ayat Allah, selari dengan ciptaan harmoni seperti Golden Ratio, 6:11, dan urutan Fibonacci. Berikut adalah 7 aspek utama untuk mengurus duit dengan syariah, lengkap dengan petua praktikal. 1. Pendapatan halal. Asas rezeki. Berkat pendapatan mestilah dari sumber halal, seperti jual beli atau pekerjaan yang dibenarkan syariat, mencerminkan sifat Allah Ar-Razak, Maha Pemberi rezeki. Panduan Syariah, Surah Al-Nisa, melarang harta haram. Hadis Sunan At-Tirmidzi, 1248 sahih, menyeru kejujuran dalam urus niaga. Petua, pastikan sumber pendapatan bersih, catat pendapatan untuk zakat, dan niatkan untuk kebaikan. Contoh, peniaga memastikan harga adil, memberi kepercayaan pelanggan. 1. Simpanan, benteng kestabilan. Menyimpan sebelum berbelanja adalah kunci kestabilan keuangan, selari dengan mizan keseimbangan. Panduan Syariah, Surah Al-Isra, menggalakkan kesederhanaan. Petua, sisihkan 10% gaji ke akaun simpanan syariah atau emas fizikal. Contoh, pekerja menyimpan untuk kecemasan, elakkan riba. 1. Perbelanjaan, neraca kehidupan, berbelanja dengan bijak, utamakan keperluan berbanding kehendak, dan elakkan pembaziran. Panduan Syariah, Surah Al-Furqan, menyeru keseimbangan. Petua, susun budget, 50% keperluan, 20% simpanan, 10% sedekah, guna kad syariah. Contoh, keluarga membelanjakan untuk makanan halal, elakkan kredit beriba. Perlindungan, melindungi rezeki, lindungi harta dengan takaful syariah, bebas riba dan garar. Panduan Syariah, Surah Al-Baqarah 2:9 menekankan pemeliharaan harta. Petua, pilih takaful kesihatan atau perniagaan, seimbangkan dengan zakat. Contoh, usahawan melindungi kedai dengan takaful, pastikan kelangsungan. 1. Pelaburan, menyemai rezeki labur dalam aset halal untuk elakkan inflasi, hindari skim cepat kaya. Panduan Syariah, Surah Al-Baqarah 2:10 menyamakan pelaburan mulia dengan benih berlipat ganda. Petua, pelbagaikan pelaburan dalam saham syariah, emas atau hartanah. Contoh,
Akuntan melabur untuk pendidikan anak, bebas riba. 1. Penyucian, membersihkan harta, sucikan harta dengan zakat dan sedekah untuk keberkatan. Panduria Surah Al-Taubah Staptil dia, menegaskan zakat sebagai pembersih. Petua, bayar zakat 2.5% keuntungan perdagangan, beri sedekah ikhlas. Contoh, peniaga kecil membayar zakat, perniagaan berkembang penuh barakah. 1. Pewarisan, keadilan untuk waris. Agihkan harta mengikut faraid untuk keadilan dan elakkan pertikaian. Panduan Syariah, Surah An-Nisa 4:11 menggariskan hukum faraid. Petua, tulis wasiat syariah, rujuk pakar faraid. Contoh, petani menyusun wasiat, harta dia adil kepada anak-anak. Tadabbur, harmoni ilahi dalam keuangan. Mengurus duit adalah ibadah yang mencerminkan sifat Allah Al-Hakim dan Ar-Razak. Keseimbangan keuangan selari dengan Golden Ratio dan Fibonacci, seperti susunan daun atau seni bina masjid. Renungi ayat seperti Surah Ar-Rahman, Mimluk Dunlul yang menyeru mizan. Dan langit telah dia tinggikan, dan dia telah menetapkan neraca, keadilan, supaya kamu tidak melampau dalam neraca itu. Surah Ar-Rahman, 5579. Amalan praktikal untuk barakah. Amalkan doa rezeki. Ya Allah, kurniakan aku rezeki halal dan berkat. Renungi ayat Al-Quran seperti Surah Al-Nisa, bersama keluarga. Lukis urutan Fibonacci dengan GeoGebra untuk menghayati harmoni ilahi. Kisah inspirasi seorang peniaga pasar menjaga timbangan adil walaupun pelanggan meminta diskaun. Dengan kejujuran, dia mendapat kepercayaan dan rezeki berlimpah, membuktikan muamalat yang adil membawa barakah. Cuba amalkan satu petua, seperti menyimpan 10% pendapatan atau membayar zakat tepat masa selama seminggu. Kongsi pengalaman Anda di ruangan komen atau saluran Fasal Quran di YouTube untuk lebih banyak ilmu syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tag, urus duit, muamalat, Bahrul Mazi, keuangan Islamik, tadabbur, Golden Ratio, zakat, akhlak kejujuran dalam pendapatan halal, hikmah dari Bahrul Mazi. Assalamualaikum. Dalam Khazanah Ilmu Bahrul Mazi karya Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, bab muamalat mengajar kita bahawa mencari pendapatan bukan sekadar urusan duniawi, tetapi ibadah yang mencerminkan akhlak mulia. Dengan pendekatan tadabbur, pendapatan halal menjadi cerminan sifat Allah Ar-Razak, Maha Pemberi Rezeki, dan Al-Adil, Maha Adil. Mari kita terokai bagaimana akhlak kejujuran dan kesucian menjadikan rezeki kita penuh barakah, selari dengan harmoni ilahi seperti Golden Ratio dan urutan Fibonacci. Pendapatan halal, akhlak kejujuran dan kesucian. Mencari pendapatan halal melalui pekerjaan atau perniagaan yang dibenarkan syariat menzahirkan kejujuran, kesucian niat, dan kesyukuran kepada Allah. Setiap rezeki adalah amanah yang perlu dijaga dengan ketelitian dan tanggung jawab. Panduan Syariah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kamu. Hadis Al-Nisa 4:9, Hadis Sunan The 1248 menegaskan, penjual yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, sidikin, dan syuhada pada hari kiamat. Petua akhlak, pilih pekerjaan atau perniagaan halal, seperti jual beli tanpa riba atau gharar. Berkata benar dalam setiap urus niaga, elakkan penipuan atau markup harga yang zalim. Catat pendapatan dengan teliti untuk memudahkan pengiraan zakat, menunjukkan ketulusan. Niatkan pendapatan untuk kebaikan, seperti menyara keluarga atau membantu masyarakat. Contoh, seorang peniaga pasar menolak sogokan untuk menjual barang haram. Dengan kejujuran, dia mendapat kepercayaan pelanggan dan rezeki yang berkat. Tadabbur, rezeki sebagai ayat Allah. Merenungi pendapatan sebagai amanah, ilahi mencerminkan akhlak kesyukuran dan keikhlasan. Seperti Golden View, yang terlihat dalam susunan daun atau seni bina masjid, rezeki halal adalah tanda kebijaksanaan Allah Al-Hakim. Surah Ar-Rahman, 5579, mengingatkan kita tentang mizan, keseimbangan, mendorong kita mengurus pendapatan dengan adil dan jujur. Amalan akhlak praktikal, amalkan doa rezeki. Ya Allah, kurniakan aku rezeki halal dan berkat, pelihara aku dalam kejujuran. Renungi ayat Al-Quran seperti Surah Al-Nisa sebelum memulakan kerja. Catat pendapatan harian dalam buku atau aplikasi untuk ketelusan zakat. Lukis urutan Fibonacci dengan alat seperti GeoGebra untuk menghayati harmoni rezeki ilahi. Kisah inspirasi seorang peniaga kecil di pasar menjaga kejujuran walaupun pelanggan meminta diskaun tidak wajar. Dengan akhlak sid, dia bukan sahaja mengekalkan pelanggan setia, malah perniagaannya berkembang dengan barakah yang nyata. Cuba amalkan akhlak kejujuran dalam pendapatan selama seminggu.
seperti berkata benar dalam urus niaga atau mencatat pendapatan untuk zakat. Kongsi pengalaman Anda di ruangan komen atau saluran Fasal Quran di YouTube untuk ilmu yang lebih mendalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tek, akhlak, pendapatan halal, muamalat, bahrul mazi, kejujuran, tadabbur, zakat. Akhlak kesederhanaan dalam simpanan, hikmah dari Bahrul Mazi. Assalamualaikum. Dalam ilmu Bahrul Mazi karya Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, bab muamalat mengajar kita bahawa menyimpan bukan sekadar tabungan duniawi, tetapi ibadah yang mencerminkan akhlak mulia. Dengan pendekatan tadabbur, simpanan menjadi cerminan sifat Allah Al-Hafiz, Maha Memelihara, dan Al-Hakim, Maha Bijaksana. Mari kita terokai bagaimana akhlak kesederhanaan dan perancangan menjadikan simpanan kita penuh barakah, selari dengan harmoni ilahi seperti golden ratio dan urutan Fibonacci. Simpanan, akhlak kesederhanaan dan perancangan. Menyimpan sebahagian pendapatan sebelum berbelanja menzahirkan akhlak kesederhanaan, tawazun, tanggung jawab, dan kepercayaan kepada Allah sebagai pelindung rezeki. Simpanan adalah benteng keuangan yang memastikan kestabilan masa depan tanpa melanggar syariat. Panduan syariah, janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, kedekut, dan janganlah pula kamu menghulurkannya secara berlebihan, boros, kerana akibatnya kamu akan duduk dalam keadaan tercela dan kekurangan. Tersurat hadis sahih Muslim 1909 menasihati, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Petua akhlak, sisihkan sekurang-kurangnya 5-10% pendapatan ke saluran syariah, seperti akaun simpanan Islamik atau emas fizikal, bebas riba. Utamakan simpanan sebelum berbelanja untuk keperluan lain, menunjukkan disiplin. Niatkan simpanan untuk tujuan mulia, seperti pendidikan anak atau persediaan kecemasan. Elakkan pelaburan spekulatif yang bercanggah dengan kesederhanaan syariat. Contoh, seorang pekerja menyisihkan 10% gajinya ke akaun simpanan syariah setiap bulan. Dengan kesederhanaan, dia dapat membantu keluarganya semasa krisis tanpa bergantung kepada pinjaman berriba. Tadabbur, simpanan sebagai amanah ilahi. Merenungi simpanan sebagai amanah mengajak kita menghayati akhlak kesyukuran dan perancangan bijaksana. Seperti golden ratio yang terdapat dalam susunan ciptaan Allah, simpanan yang seimbang mencerminkan mizan keseimbangan yang disebut dalam surah Ar-Rahman 55:79. Dengan menyimpan secara sederhana, kita memelihara rezeki dengan penuh tanggung jawab. Amalan akhlak praktikal. Amalkan doa simpanan. Ya Allah, pelihara rezekiku dan jadikan ia berkat dengan kesederhanaan. Renungi ayat Al-Quran seperti surah Al-Isra sebelum menyusun budget. Catat simpanan bulanan dalam buku atau aplikasi untuk memupuk disiplin. Lukis urutan Fibonacci dengan GeoGebra untuk menghayati keseimbangan ilahi dalam keuangan. Kisah inspirasi seorang ibu tetap menyimpan 50 setiap bulan dalam akaun syariah walaupun pendapatannya sederhana. Dengan akhlak kesederhanaan dan perancangan, dia berjaya membiayai pendidikan anaknya, membuktikan simpanan yang ikhlas membawa barakah. Cuba amalkan akhlak kesederhanaan dalam simpanan selama seminggu, seperti menyisihkan 5% pendapatan atau mencatat tabungan harian. Kongsi pengalaman Anda di ruangan komen atau saluran Fasal Quran di YouTube untuk lebih banyak ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tag, akhlak, simpanan syariah, muamalat, Bahrul Mazi, kesederhanaan, tadabbur, keuangan Islami. Akhlak keseimbangan dalam perbelanjaan, hikmah dari Bahrul Mazi. Assalamualaikum. Dalam Khazanah Bahrul Mazi karya Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, bab muamalat mengajarkan bahawa perbelanjaan bukan sekadar urusan keperluan, tetapi ibadah yang mencerminkan akhlak mulia. Dengan pendekatan tadabbur, berbelanja menjadi cerminan sifat Allah Al-Hakim, Maha Bijaksana, dan Al-Adil, Maha Adil. Mari kita terokai bagaimana akhlak keseimbangan dan keikhlasan menjadikan perbelanjaan kita penuh barakah, selari dengan harmoni ilahi seperti golden ratio dan urutan Fibonacci. Perbelanjaan, akhlak keseimbangan dan keikhlasan. Berbelanja dengan mengutamakan keperluan berbanding kehendak menzahirkan akhlak keseimbangan, keikhlasan, dan elakkan pembaziran. Setiap perbelanjaan adalah amanah yang perlu diurus dengan bijaksana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Panduan syariah. Dan orang-orang yang apabila mereka membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kedekut, dan adalah perbelanjaan mereka di antara kedua-dua sifat itu. Hadis Sunan At-Tirmidzi, Muntullahu, menyatakan, Allah menyukai hamba yang berbelanja dengan sederhana. Petua akhlak.
Susun budget bulanan, contohnya 50% untuk keperluan asas, makanan halal, bil, 20% untuk simpanan, dan 10% untuk sedekah. Elakkan pembelian impulsif atau menggunakan kredit beriba, menunjukkan disiplin. Utama akan perbelanjaan untuk kebaikan, seperti pendidikan anak atau keperluan keluarga. Gunakan kaedah pembayaran syariah, seperti kad debit atau tunai, untuk ketelusan. Contoh, seorang ketua keluarga menyusun budget untuk membeli makanan halal dan membayar yuran sekolah anak, mengelakkan pembaziran pada barangan mewah. Dengan keikhlasan, keluarganya hidup dalam keberkatan. Tadabbur, perbelanjaan sebagai cerminan mizan. Merenungi perbelanjaan sebagai amanah ilahi, mengajak kita menghayati akhlak kesyukuran dan kebijaksanaan. Seperti golden ratio yang terdapat dalam ciptaan Allah, seperti susunan bunga matahari, perbelanjaan yang seimbang mencerminkan mizan yang disebut dalam surah Ar-Rahman 55:9. Dengan berbelanja secara sederhana, kita memelihara rezeki dengan penuh tanggung jawab. Amalan akhlak praktikal. Amalkan doa sebelum berbelanja. Ya Allah, bimbing aku berbelanja dengan keikhlasan dan keseimbangan. Renungi ayat Al-Quran seperti surah Al-Furqan sebelum menyusun budget. Catat perbelanjaan harian dalam buku atau aplikasi untuk memupuk kesedaran. Lukis urutan Fibonacci dengan GeoGebra untuk menghayati harmoni keseimbangan ilahi. Kisah inspirasi seorang ibu rumah tangga memilih untuk membeli keperluan asas seperti beras dan sayuran halal daripada menghabiskan wang untuk pakaian bergaya. Dengan keseimbangan akhlak dan keikhlasan, dia dapat menyimpan lebih untuk masa depan keluarga, membawa barakah yang nyata. Cuba amalkan keseimbangan dalam perbelanjaan selama seminggu, seperti menyusun budget atau mengelakkan pembelian impulsif. Kongsi pengalaman Anda di ruangan komen atau saluran Fasal Quran di YouTube untuk lebih banyak ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tag, akhlak, perbelanjaan syariah, muamalat, Bahrul Mazi, keseimbangan, tadabbur, keuangan Islam. Akhlak tanggung jawab dalam perlindungan, hikmah dari Bahrul Mazi. Assalamualaikum. Dalam ilmu Bahrul Mazi, karya Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, bab muamalat mengajarkan bahawa melindungi harta dan keluarga bukan sekadar langkah keuangan, tetapi ibadah yang mencerminkan akhlak mulia. Dengan pendekatan tadabbur, perlindungan melalui saluran syariah seperti takaful menjadi cerminan sifat Allah Al-Hafiz, Maha Memelihara dan Al-Adil Maha Adil. Mari kita terokai bagaimana akhlak tanggung jawab dan tawakal menjadikan perlindungan kita penuh barakah, selari dengan harmoni ilahi seperti golden ratio dan urutan Fibonacci. Perlindungan, akhlak tanggung jawab dan tawakal, melindungi harta dan keluarga melalui takaful syariah, yang bebas dari riba dan gharar, menzahirkan akhlak tanggung jawab, keadilan, dan kepercayaan kepada Allah. Perlindungan adalah amanah untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan tanpa melanggar syariat. Panduan syariah. Dan janganlah kamu membinasakan dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Surah Al-Baqarah 2 sebelum. Surah Al-Talaq 3 menyatakan, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Petua akhlak. Pilih pelan tafel syariah untuk kesihatan, perniagaan atau keluarga, memastikan bebas riba dan injurious. Seimbangkan sumbangan takaful dengan kewajiban lain, seperti zakat, untuk menjaga keadilan. Niatkan perlindungan untuk melindungi amanah keluarga atau perniagaan, menunjukkan kasih sayang. Pelajari terma takaful dengan teliti untuk memastikan pematuhan syariah dan ketulusan. Contoh, seorang bapa mengambil takaful hayat untuk memastikan anak-anaknya terpelihara sekiranya dia tiada. Dengan akhlak tanggung jawab, dia menzahirkan kasih sayang dan tawakal kepada Allah. Tadabbur, perlindungan sebagai amanah ilahi. Merenungi perlindungan sebagai amanah mengajak kita menghayati akhlak kesyukuran dan kebijaksanaan. Seperti golden ratio dalam ciptaan Allah, seperti susunan daun, perlindungan yang seimbang mencerminkan mizan yang disebut dalam surah Ar-Rahman 55:79. Dengan melindungi harta secara syariah, kita memelihara amanah dengan penuh tawakal. Amalan akhlak praktikal, amalkan doa perlindungan. Ya Allah, pelihara harta dan keluargaku dengan rahmat-Mu. Renungi ayat Al-Quran seperti surah Al-Baqarah sebelum memilih pelan takaful. Semak budget bulanan untuk memastikan sumbangan takaful seimbang dengan keperluan lain. Lukis urutan Fibonacci dengan GeoGebra untuk menghayati harmoni keseimbangan ilahi. Kisah inspirasi seorang usahawan kecil mengambil takaful perniagaan untuk melindungi kedainya daripada risiko kebakaran. Dengan akhlak tanggung jawab dan tawakal,
Dia dapat meneruskan perniagaan dengan tenang, walaupun menghadapi cabaran. Membuktikan perlindungan syariah membawa barakah. Cuba amal akhlak tanggung jawab dalam tempoh seminggu, seperti melaksanakan pelan takaful atau memastikan bajet seimbang. Kongsi pengalaman Anda di ruangan komen atau saluran Fasal Quran di YouTube untuk lebih banyak ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tag, akhlak, perlindungan syariah, takaful, muamalat, bahrul mazi, tanggung jawab, tadabbur, kewangan Islamik. Akhlak kebijaksanaan dalam pelaburan, hikmah dari Bahrul Mazi. Assalamualaikum. Dalam Khazanah Bahrul Mazi karya Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, bab muamalat mengajarkan bahawa pelaburan bukan sekadar menambah harta, tetapi ibadah yang mencerminkan akhlak mulia. Dengan pendekatan tadabbur, melabur secara syariah menjadi cerminan sifat Allah Al-Hakim dan Ar-Razak, Maha Pemberi Rezeki. Mari kita terokai bagaimana akhlak kebijaksanaan dan kebaikan menjadikan pelaburan kita penuh barakah, selari dengan harmoni ilahi seperti Golden Ratio dan urutan Fibonacci. Pelaburan, akhlak kebijaksanaan dan kebaikan. Melabur dalam aset halal untuk pertumbuhan kewangan, menzahirkan akhlak kebijaksanaan, hikmah, niat mulia, dan elakkan ketamakan. Pelaburan syariah seperti saham, emas, atau hartanah adalah amanah untuk memelihara rezeki tanpa melanggar syariat. Panduan syariah, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Surah Al-Baqarah 2:26. Hadis Sunan Ibn Majah Sahih menyatakan, sesiapa yang mencari harta dengan cara yang halal, maka Allah akan memudahkan baginya. Petua akhlak. Pelbagaikan pelaburan dalam aset syariah, seperti saham syariah, emas fizikal, atau hartanah, bebas dari riba dan garar. Pelajari risiko pelaburan dengan ilmu untuk menunjukkan kebijaksanaan. Niatkan pelaburan untuk tujuan mulia, seperti pendidikan anak atau sumbangan masyarakat. Elakkan skim cepat kaya yang bercanggah dengan syariat, memupuk kesederhanaan. Contoh, seorang akuntan melabur dalam saham syariah untuk membiayai pendidikan anaknya. Dengan kebijaksanaan dan niat ikhlas, pelaburannya membuahkan hasil yang berkat. Tadabbur, pelaburan sebagai amanah ilahi. Merenungi pelaburan sebagai amanah, mengajak kita menghayati akhlak kesyukuran dan kebijaksanaan. Seperti Golden Ratio dalam ciptaan Allah, seperti seni bina masjid, pelaburan yang seimbang mencerminkan mizan yang disebut dalam surah Ar-Rahman 5:9. Dengan melabur secara syariah, kita memelihara rezeki dengan penuh tanggung jawab. Amalan akhlak praktikal. Amalkan doa pelaburan. Ya Allah, kurniakan kebijaksanaan dalam pelaburanku, dan jadikan ia berkat. Renungi ayat Al-Quran seperti surah Al-Baqarah, sebelum membuat keputusan pelaburan. Semak portfolio pelaburan secara berkala untuk memastikan pematuhan syariah. Lukis urutan Fibonacci dengan GeoGebra untuk menghayati harmoni keseimbangan ilahi. Kisah inspirasi. Seorang guru melabur dalam emas fizikal dengan niat menyokong pendidikan anak-anaknya. Dengan akhlak kebijaksanaan dan kesabaran, dia mengelakkan pelaburan spekulatif dan hartanya bertambah dengan barakah yang nyata. Cuba amalkan akhlak kebijaksanaan dalam pelaburan selama seminggu, seperti meneliti saham syariah atau menetapkan niat mulia. Kongsi pengalaman Anda di ruangan komen atau saluran Fasal Quran di YouTube untuk lebih banyak ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tag, akhlak, pelaburan syariah, muamalat, Bahrul Mazi, kebijaksanaan, tadabbur, kewangan Islamik. Akhlak kemurahan hati dalam penyucian, hikmah dari Bahrul Mazi. Assalamualaikum. Dalam Khazanah Bahrul Mazi, karya Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, bab muamalat mengajarkan bahawa menyucikan harta melalui zakat dan sedekah bukan sekadar kewajipan, tetapi ibadah yang mencerminkan akhlak mulia. Dengan pendekatan tadabbur, penyucian harta menjadi cerminan sifat Allah Al-Karim, Maha Pemurah, dan Al-Tahir, Maha Suci. Mari kita terokai bagaimana akhlak kemurahan hati dan kesucian menjadikan harta kita penuh barakah, selari dengan harmoni ilahi seperti Golden Ratio dan urutan Fibonacci. Penyucian, akhlak kemurahan hati dan kesucian. Menyucikan harta dengan zakat dan sedekah menzahirkan akhlak kemurahan hati, kesucian niat dan kasih kepada sesama. Zakat membersihkan harta dari sifat tamak, manakala sedekah memperkukuh ikatan sosial dan spiritual, mendekatkan kita kepada Allah. Panduan syariah. Ambillah zakat dari harta mereka, supaya dengannya mereka disucikan dan dibersihkan. Surah Al-Taubah Tirmidzi. Hadis Sunan At-Tirmidzi menyatakan, harta tidak akan berkurang kerana sedekah,
dan Allah menambahkan kemuliaan kepada hamba yang memaafkan. Petua akhlak, bayar zakat 2,5% dari keuntungan perdagangan atau pendapatan yang wajib dizakatkan dengan niat menyucikan harta. Beri sedekah secara ikhlas, walaupun sedikit, seperti menderma kepada fakir miskin atau masjid. Catat pendapatan dan zakat dengan teliti untuk memastikan ketepatan dan ketulusan. Doakan penerima sedekah untuk menunjukkan keikhlasan dan kasih sayang. Contoh, seorang peniaga kecil membayar zakat dan menderma sebahagian keuntungannya kepada anak yatim. Dengan kemurahan hati, perniagaannya berkembang dan hatinya penuh ketenangan. Tadabbur, penyucian sebagai amanah ilahi. Merenungi zakat dan sedekah sebagai penyucian harta, mengajak kita menghayati akhlak kesyukuran dan keikhlasan. Seperti golden ratio dalam ciptaan Allah, seperti susunan bunga, penyucian harta mencerminkan mizan keseimbangan yang disebut dalam surah Ar-Rahman 59. Dengan menyucikan harta, kita memelihara keberkatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Amalan akhlak praktikal. Amalkan doa penyucian, Ya Allah, sucikan hartaku dengan zakat dan berkati hidupku dengan sedekah. Renungi ayat Al-Quran seperti surah Al-Taubah sebelum membayar zakat. Catat sumbangan zakat dan sedekah dalam buku atau aplikasi untuk memupuk ketulusan. Lukis urutan Fibonacci dengan GeoGebra untuk menghayati harmoni keseimbangan ilahi. Kisah inspirasi seorang pekerja kilang menyisihkan 10 setiap bulan untuk sedekah kepada jiran yang memerlukan. Dengan akhlak kemurahan hati dan kesucian niat, dia merasakan ketenangan batin dan rezekinya bertambah barakah. Cuba amalkan akhlak kemurahan hati dalam penyucian selama seminggu, seperti membayar zakat tepat masa, atau memberi sedekah dengan ikhlas. Kongsi pengalaman Anda di ruangan komen atau saluran Fasal Quran di YouTube untuk lebih banyak ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tek, akhlak, zakat, sedekah, muamalat, Bahrul Mazi, kemurahan hati, tadabbur, keuangan Islamik. Akhlak keadilan dalam pewarisan, hikmah dari Bahrul Mazi. Assalamualaikum. Dalam Khazanah Bahrul Mazi karya Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, bab muamalat mengajarkan bahawa mengagihkan harta pusaka bukan sekadar urusan harta, tetapi ibadah yang mencerminkan akhlak mulia. Dengan pendekatan tadabbur, pewarisan mengikut hukum faraid menjadi cerminan sifat Allah Al-Adil, Maha Adil, dan Al-Hakim, Maha Bijaksana. Mari kita terokai bagaimana akhlak keadilan dan amanah menjadikan pewarisan kita penuh barakah, selari dengan harmoni ilahi seperti golden ratio dan urutan Fibonacci. Pewarisan, akhlak keadilan dan amanah. Mengagihkan harta mengikut hukum faraid menzahirkan akhlak keadilan, amanah dan tanggung jawab terhadap waris. Pewarisan syariah memastikan setiap ahli keluarga menerima hak mereka tanpa pertikaian, memelihara keharmonian keluarga. Panduan syariah. Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembahagian pusaka anak-anakmu. Bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian 2 anak perempuan. Hadis Sunan Ibn Majah 219 sahih menyatakan, pelajari hukum faraid kerana ia separuh daripada ilmu. Petua akhlak, tulis wasiat syariah yang mematuhi hukum faraid, memastikan pembahagian adil. Rujuk pakar faraid untuk mengelakkan kesilapan dalam pengagihan harta. Niatkan pewarisan untuk memelihara keadilan dan keharmonian keluarga. Agihkan sehingga sepertiga harta untuk sedekah jika dikehendaki, dengan pematuhan syariah. Contoh, seorang petani menyusun wasiat mengikut faraid, memastikan anak-anaknya menerima bahagian yang adil. Dengan akhlak amanah, keluarganya terhindar dari pertikaian. Tadabbur, pewarisan sebagai amanah ilahi. Merenungi pewarisan sebagai amanah mengajak kita menghayati akhlak kesyukuran dan keadilan. Seperti golden ratio dalam ciptaan Allah, seperti seni bina masjid, pembahagian harta yang adil mencerminkan mizan yang disebut dalam surah Ar-Rahman 559. Dengan melaksanakan faraid, kita memelihara amanah dengan penuh tanggung jawab. Amalan akhlak praktikal. Amalkan doa pewarisan. Ya Allah, bimbing aku mengagihkan harta dengan keadilan dan amanah. Renungi ayat Al-Quran seperti surah An-Nisa 14 sebelum menyusun wasiat. Semak dokumen wasiat dengan pakar syariah untuk memastikan pematuhan faraid. Lukis urutan Fibonacci dengan GeoGebra untuk menghayati harmoni keseimbangan ilahi. Kisah inspirasi seorang ibu tunggal berjumpa pakar faraid untuk menyusun wasiat, memastikan harta diagihkan adil kepada anak-anaknya. Dengan akhlak keadilan dan amanah, dia meninggalkan legasi keharmonian keluarga yang penuh barakah. Cuba amalkan akhlak keadilan dalam pewarisan selama seminggu, seperti merancang wasiat syariah atau berbual dengan keluarga tentang faraid.
Kongsi pengalaman Anda di ruangan komen atau saluran Fasal Quran di YouTube untuk lebih banyak ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tag, Akhlak, Pewarisan Syariah, Farid, Muamalat, Bahrul Mazi, Keadilan, Tadabbur, Keuangan Islamik. Tadabbur dan Harmoni Ilahi. Akhlak dalam Keuangan Syariah. Assalamualaikum. Dalam Khazanah Bahrul Mazi karya Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, bab muamalat mengajarkan bahawa pengurusan keuangan bukan sekadar urusan duniawi, tetapi ibadah yang mencerminkan akhlak mulia melalui tadabbur. Dengan merenungi rezeki sebagai ayat Allah, kita melihat cerminan sifatnya seperti Al-Hakim, Maha Bijaksana, Al-Adil, dan Ar-Razak, Maha Pemberi Rezeki. Mari kita terokai bagaimana tadabbur menyatukan 7 aspek keuangan: pendapatan, simpanan, perbelanjaan, perlindungan, pelaburan, penyucian, dan pewarisan dalam harmoni ilahi, selari dengan golden ratio dan urutan Fibonacci. Tadabbur, akhlak merenungi harmoni ilahi. Tadabbur dalam keuangan mengajak kita menghayati setiap tindakan sebagai ibadah yang mencerminkan akhlak mulia. Kejujuran, kesederhanaan, keseimbangan, tanggung jawab, kebijaksanaan, kemurahan hati, dan keadilan. Seperti golden ratio, 1612, dan urutan Fibonacci yang terdapat dalam ciptaan Allah, seperti susunan daun atau seni bina masjid. Pengurusan keuangan yang seimbang mencermin mizan keseimbangan yang disebut dalam Al-Quran. Panduan syariah, dan langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menetapkan neraca keadilan supaya kamu tidak melampau dalam neraca itu. Surah Ar-Rahman 55, hadis sahih Muslim, nomor 1938, menyatakan, berikan hak kepada setiap yang berhak. Petua akhlak. Renungi setiap tindakan keuangan, dari mencari pendapatan hingga menyusun wasiat, sebagai ibadah kepada Allah. Amalkan akhlak mulia dalam semua aspek seperti kejujuran dalam pendapatan atau keadilan dalam pewarisan. Gabungkan doa dan zikir seperti Ya Allah, jadikan rezekiku penuh barakah dalam urusan keuangan. Gunakan alat seperti GeoGebra untuk melukis urutan Fibonacci, menghayati harmoni ilahi dalam keuangan. Contoh, seorang peniaga merenungi rezekinya sambil membaca surah Ar-Rahman, menyusun keuangannya dengan akhlak mulia, dan mendapati hidupnya lebih tenang dan berkat. Tadabbur, menghubungkan keuangan dengan ciptaan Allah. Melalui tadabbur, kita melihat keuangan sebagai ayat Allah, selari dengan harmoni alam seperti golden ratio dalam bunga matahari atau kubah masjid. Setiap aspek keuangan, dari pendapatan halal hingga pewarisan adil, mencerminkan keseimbangan ilahi. Dengan akhlak mulia, kita bukan sahaja mengurus harta, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah, mencapai ketenangan dunia dan akhirat. Amalan akhlak praktikal. Amalkan doa tadabbur. Ya Allah, bimbing aku merenungi rezekimu dengan akhlak mulia. Luangkan masa membaca surah Ar-Rahman 55 dan renungi keseimbangan dalam keuangan. Catat satu tindakan keuangan harian, contoh, sedekah atau simpanan, dan niatkan sebagai ibadah. Lukis urutan Fibonacci dengan GeoGebra untuk menghayati kebijaksanaan Allah dalam ciptaan dan keuangan. Kisah inspirasi seorang pekerja kilang merenungi rezekinya sambil mengamalkan kejujuran, kesederhanaan, dan kemurahan hati dalam keuangannya. Dengan tadabbur, dia mendapati setiap tindakan keuangannya membawa ketenangan dan barakah, seperti harmoni golden ratio dalam ciptaan Allah. Cuba amalkan tadabbur dalam keuangan selama seminggu, seperti merenungi niat dalam setiap tindakan keuangan atau melukis urutan Fibonacci. Kongsi pengalaman Anda di ruangan komen atau saluran Fasal Quran di YouTube untuk lebih banyak ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tag, akhlak, tadabbur, harmoni ilahi, muamalat, Bahrul Mazi, golden ratio, keuangan Islamik.